Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya akan membentangkan tentang soalan 9 bahagian B. Soalan 9A. Apakah maksud keseimbangan terma? Maksud keseimbangan terma ialah satu keadaan apabila kadar pemindahan haba bersih antara dua objek adalah sifar. Okey, seterusnya kita pergi sedikit kepada aplikasi yang melibatkan keseimbangan terma dalam kehidupan seharian kita. Okey, aplikasi pertama ialah meletakkan tuala basah di atas dahi pesakit yang demam panas. So, tuala basah ni suhu dia adalah lebih rendah kan berbanding suhu badan. Jadi, berlaku sentuhan terma di situ dan berlaku pengaliran haba lah. Haba dari badan akan mengalir ke tuala dan kemudian berlakunya keseimbangan terma. Haba tu mengalir sampailah berlakunya keseimbangan terma. Then suhu badan pesakit tu akan turun dan demam dapat dielakkan. So ni aplikasi pertama. Seterusnya kita pergi kepada aplikasi kedua, iaitu meletakkan ais di dalam air yang panas. Okey, so bila air yang panas kita susahlah minum kan sebab boleh melecurkan lidah. So cara dia, letakkan beberapa ketul ais. And then berlaku sentuhan terma antara air dengan ais tu. And haba daripada air akan berpindah ke ais dan suhu air akan berkurang lah. Berkurang sehingga mencapai satu keseimbangan terma. So air boleh dinikmati dengan lebih, orang kata lebih selamat lah. Okey, baiklah, seterusnya aplikasi keseimbangan terma yang ketiga, iaitu memeriksa suhu badan pesakit. So bila kita demam, kita akan dibawa ke klinik. And then doktor akan masukkan satu termometer klinik dalam mulut kita kan. So apabila termometer tu terkena, orang kata terkena salah satu part of our mouth lah kan, akan berlakunya sentuhan terma. And then haba daripada badan kita akan mengalir pergi ke termometer tu. And then bila dah habis mengalir, dah sampai satu keseimbangan terma, termometer tu akan tunjukkanlah satu suhu yang terakhir yang dibaca. So itu memaparkan suhu badan kita lah. So dengan cara ni kita dapat tahu bahawa kita masih lagi dalam keadaan demam ataupun tidak. Okay, terima kasih. Okay, untuk soalan A2 ni kita pergi pada soalan dulu. Perhatikan raja 91 dan raja 92. Bandingkan muatan haba tentu kuali masa yang diambil oleh air untuk mendidih dan perubahan dalam kenaikan suhu. Nyatakan hubungan antara muatan haba tentu kuali dengan masa yang diambil oleh air didih. Buat kesimpulan tentang hubungan antara muatan haba tentu kuali dengan kadar perubahan suhu bagi kuali. Jadi dalam ni kita nak bandingkan muatan haba tentu kuali masa yang diambil oleh air untuk mendidih dan perubahan dalam kenaikan suhu. Jadi dia nak hubungan antara muatan haba tentu kuali dengan masa yang diambil dan kita buat satu kesimpulan tentang muatan haba tentu kuali dengan kadar perubahan bagi suhu kuali. Okay, jadi kita pergi kepada perbandingan yang pertama. Muatan haba tentu kuali M lebih tinggi berbanding kuali N. Yang kedua, masa yang diambil oleh air untuk mendidih dalam kuali M lebih lama berbanding kuali N. Perubahan suhu dalam kuali M dan N adalah sama. Jadi hubungan poin yang keempat, semakin tinggi muatan haba tentu kuali, semakin tinggi masa yang diambil oleh air untuk mendidih. Jadi kita dapat buat satu kesimpulan, semakin tinggi muatan haba tentu kuali, semakin rendah kadar perubahan suhu bagi kuali. Jadi itulah ada perbincangan untuk soalan A2 ni. Okay, kita nak pergi kepada sedikit perbincangan apa yang dimaksudkan dengan muatan haba tentu. Okey, muatan haba tentu ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, seperti yang kita tahu, muatan haba tentu ni ada muatan haba tentu kecil dan muatan haba tentu besar. Okey, ciri-ciri muatan haba tentu kecil ni, dia merupakan penyerap haba yang tinggi, ambil masa yang singkat bila dipanaskan dan disejukkan, dan peka terhadap perubahan suhu. Manakala ciri-ciri dekat muatan haba tentu besar ni merupakan penyerap haba yang rendah, lemah. Lepas tu ambil masa yang lama bila dipanaskan dan disejukkan,
dan air sekali menyerap tenaga haba dalam kuantiti yang banyak tanpa mengalami peningkatan suhu yang tinggi. Jadi apa yang kita nak ringkaskan daripada muatan haba tentu kecil dan muatan haba tentu besar ni ialah, kita ringkaskan dengan mudah. Muatan haba tentu kecil ni dia cepat panas dan cepat sejuk. Bagi muatan haba tentu besar ni dia lambat panas dan lambat sejuk. Haba pendam tentu. Haba pendam maksudnya ialah jumlah haba yang diserap atau dibebaskan pada suhu tetap semasa perubahan fasa. Fasa ni maksudnya keadaan fizikal bahan itu, pekerjaan cecair dan gas. Haba pendam ni boleh jadi sama ada diserap ataupun dibebaskan. Kalau haba pendam tu diserap, maksudnya pepejal akan berubah kepada cair iaitu melalui proses perleburan, ataupun cecair berubah kepada gas melalui proses penguapan. Kalau haba pendam dibebaskan pula, gas akan berubah kepada cecair melalui proses kondensasi, ataupun cecair berubah kepada pepejal melalui proses pembekuan. Haba pendam tentu perlakuan kekal malar pada 0 darjah Celsius, kerana haba yang dibekalkan digunakan untuk memutuskan ikatan antara zat-zat pepejal untuk menjadi cecair. Kalau haba pendam tentu penguapan pula, haba yang dibekalkan digunakan untuk memutuskan ikatan antara zat-zat cecair untuk membentuk gas, iaitu uap air. Kalau kita terbalikkan pula, haba pendam tentu penguapan kekal malar sebab mula-mula kalau gas hendak tukar kepada cecair, jadi haba pendam tentu penguapan dia jadi samalah, suhunya kekal samalah pada 1 darjah Celsius. Hal ini disebabkan oleh haba yang dibebaskan adalah diimbangi oleh tenaga haba yang terbebas apabila zarah-zarah gas menaik antara satu sama lain untuk membentuk cecair. Kalau haba pendam tentu berlakukan pula untuk proses pembekuan untuk menjadi pepejal, haba yang dibebaskan adalah diimbangi oleh tenaga haba yang terbebas apabila zarah-zarah cecair menarik antara satu sama lain untuk membentuk pepejal. Jadi sebab itulah suhunya kekal malar pada 0 darjah Celsius. Apa maksud haba pendam tentu perlakuan? Maksud haba pendam tentu perlakuan ialah tenaga haba yang diperlukan untuk mengubah satu kg bahan daripada keadaan pepejal kepada cecair atau sebaliknya pada suhu tetap. Maksud haba pendam tentu penguapan pula ialah tenaga haba yang diperlukan untuk mengubah satu kg bahan daripada keadaan cecair kepada uap atau sebaliknya pada suhu tetap. Dia ada haba pendam tentu ada dua formula, iaitu L sama dengan Q per M ataupun L sama dengan PT per M. L ni iaitu haba pendam tentu, Q sama dengan tenaga haba, M pula jadi ini formula yang biasa. Kalau formula kedua ni pula, L sama dengan haba pendam tentu, P ialah kuasa pemanas, maksudnya dalam formula kuasa pemanas, dan T ialah masa, M pollution. Kalau formula kedua ni kita gunakan apabila dalam pengairan ni dia menggunakan pemanas elektrik untuk memanaskan pepejal ke cecair macam tu lah. Lepas tu unit SI untuk haba pendam tentu ialah joule per kilogram. Hukum gas. Hukum gas ada 3, iaitu hukum Paul, hukum Charles, hukum tekanan. Hukum Paul mengatakan bahawa apabila P1 V1 sama dengan P2V2. Jadi kat sini yang kekal malar ialah T suhu, maksudnya T1 sama dengan T2. Kalau hukum Charles pula mengatakan bahawa V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi yang kekal malar ialah P, iaitu tekanan. Kalau hukum tekanan pula, hukum tekanan mengatakan bahawa P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi yang kekal malar ialah V, iaitu isi padu. Kita pergi pula kepada eksperimen untuk ketiga hukum gas. Eksperimen yang pertama ialah eksperimen hukum tekanan. Macam kita tahu tadi, eksperimen hukum tekanan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi yang kekal malar ialah V isi padu kan. Jadi dalam kedalam bulat ni V adalah kekal. Jadi maksudnya isi padunya sama je lah. Jadi apabila haba dibekalkan, tekanan dalam kedalam bulat ni akan bertambah juga, sebab dalam hukum tekanan ni apabila T bertambah, P akan bertambah. Kalau eksperimen untuk hukum Charles pula, kita
Tadi eksperimen untuk Charles mengatakan bahawa V1/1 sama dengan V2/2. Jadi tekanannya kekal malar. Jadi kita tengok ke sini. Ya, eksperimen ni menggunakan haba iaitu daripada Thomson, dan ia juga menunjukkan bahawa isi padu udara terperangkap ni. Jadi maksudnya tekanan dekat sini malar je lah kan, dalam tekanan dalam tube kapilari ni kekal malar. Jadi apabila apabila semakin banyak haba yang digunakan, semakin tinggilah nilai X ni, sebab udara isi padu yang terperangkap ni semakin bertambah. Okay. Untuk eksperimen hukum Boyle pula, hukum Boyle mengatakan bahawa P1V1 sama dengan P2V2. Jadi maksudnya suhu adalah malar dekat sini. Kita tengok dekat eksperimen ni, haba tidak dibekalkan, jadi maksudnya kita boleh anggap suhunya sama je lah. Jadi apabila daya ditolak ke dalam percikan ini, isi padu udara di dalam percikan ini akan berkurang dan tekanannya akan bertambah. Sebab itulah kata formula hukum Boyle, apabila P bertambah, V akan berkurang.